Hai, saya Sharon. Kumpulan kami telah memilih tajuk ancaman revolusi teknologi terhadap kesejahteraan manusia berperadaban. Saya ingin memberi pengenalan bagi tajuk ini melalui perbincangan antara ahli kumpulan. Saya telah memahami bahawa revolusi teknologi merupakan perubahan teknologi yang mengacu semua bidang kehidupan manusia ke arah moden dan canggih. Manusia berperadaban pula merupakan manusia yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Namun begitu, disebabkan kepesatan perkembangan teknologi yang moden ini, impak yang besar berlaku dan ia telah pun mengubah landscape gaya hidup manusia. Daripada membawa manfaat kepada manusia, sehingga berubah menjadi ancaman yang boleh menjejaskan kesejahteraan manusia berperadaban. Kesan-kesan negatif berlaku disebabkan manusia semakin bijak dalam dunia teknologi ini yang menyebabkan berlakunya penggodaman. Terima kasih. Secara keseluruhan dapat kita ketahui bahawa terdapat beberapa jenis teknologi. Antaranya ialah teknologi drone, teknologi nuklear dan teknologi maklumat yang digunakan secara luas pada zaman ini. Drone adalah sebuah kenderaan udara yang juga lebih dikenali sebagai pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau alat kawalan jauh. Teknologi nuklear adalah teknologi yang melibatkan reaksi inti atom. Teknologi maklumat merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan maklumat secara tepat dan mudah melalui penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Kemajuan teknologi-teknologi ini memberi manfaat kepada negara yang mempunyai keupayaan dan kepakaran, manakala menjejaskan keselamatan bagi negara-negara di sebalik. Kepesatan kemajuan teknologi maklumat yang drastis dewasa ini telah membawa kecelakaan komputer dalam kalangan masyarakat. Setiap rumah dilengkapi dengan kemajuan jalur lebar. Kecelakaan manusia terhadap teknologi maklumat telah mengundang inovasi bagi mengeksploitasi teknologi untuk tujuan jenayah cyber. Hal ini memberi ancaman kepada kedaulatan negara kerana para penggoda mampu mencerobos sistem pertahanan serta keselamatan negara dan menjualkan maklumat penting negara kepada musuh-musuh yang memerlukannya. Jenis-jenis jenayah cyber yang biasanya berlaku ialah penipuan, pengubahsuaian ke atas program komputer, kecurian maklumat, menyaling perisian secara tidak sah, penitipan, judi cyber, skim cepat kaya, pornografi, penggodaan, penyebaran virus dan pengedaran maklumat palsu. Saya berharap setiap rakyat boleh memanfaatkan dan bukan menyalahgunakan teknologi dalam kegunaan yang membawa ancaman kepada kesejahteraan manusia berperadaban. Sekian, terima kasih. Adalah teknologi yang melibatkan reaksi inti atom. Kecelakaan manusia terhadap teknologi nuklear menyebabkan manusia menggunakannya untuk tujuan perlumbaan senjata nuklear yang menyebabkan dunia diancam peperangan senjata kimia dan bom atom di mana secara tidak langsung memberi ancaman kepada tamadun dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, bahan radioaktif juga mengancam kesihatan manusia iaitu boleh mengakibatkan penyakit kronik seperti kanser dan mutasi genetik iaitu kecacatan. Seterusnya, risiko teknologi nuklear ialah boleh menyebabkan kebocoran radioaktif di mana haiwan, manusia dan tumbuhan terdedah kepada radiasi. Tanah tani yang tercemar dengan radiasi tidak terguna lagi. Kesimpulannya, tanpa disedari, teknologi nuklear membawa impak yang besar terhadap kehidupan di muka bumi ini. Jadi, saya berharap agar manusia memanfaatkan teknologi nuklear dengan cara baik supaya ia tidak terus memberi kesan negatif kepada manusia maupun kehidupan lain.
Nama saya Insan, saya akan membincangkan langkah mengatasi ancaman revolusi teknologi kepada kesejahteraan manusia berperadaban. Pendidikan dari segi agama atau moral merupakan antara langkah untuk mengurangkan ancaman revolusi teknologi. Selain itu, didikan ibu bapa kepada anak-anak berkenaan ancaman revolusi teknologi juga amat signifikan bagi mengurangkan ancaman revolusi teknologi. Penggunaan software filter untuk sistem phishing, judi dan sebagainya oleh pihak kerajaan harus dilaksanakan untuk mengurangkan ancaman revolusi teknologi. Akhir sekali, kesedaran tentang keselamatan cyber oleh semua pengguna teknologi juga dijadikan langkah yang penting sekali untuk menangani ancaman revolusi teknologi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini saya ingin menemubual saudara Gurmila, pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, dengan teknologi yang canggih dan moden, saudari rasa apakah ancaman revolusi teknologi kepada kesejahteraan manusia berperadaban? Salam sejahtera Kak Satya. Teknologi moden sudah tentu memberi banyak perubahan kepada manusia. Antaranya ialah kesejahteraan mereka terjejas akibat pengondaman sistem maklumat atau lebih dikenali sebagai hacking. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi. Apakah langkah sesuai yang boleh diambil oleh para pengguna untuk mengurangkan ancaman revolusi teknologi seperti pengondaman sistem maklumat? Langkah yang boleh diambil oleh pengguna ialah menetapkan kata laluan yang kuat. Kata laluan yang kuat merangkumi kombinasi huruf besar, huruf kecil, nombor-nombor dan simbol. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Gurmila kerana meluangkan masa bersama saya pada hari ini dan memberikan informasi yang cukup manfaat kepada kita semua. Saya, Satya Kausalya, anak perempuan Satya Murti. Saya berasa amat gembira kerana mendapat peluang untuk menghasilkan video ini bersama rakan saya. Antara pengajaran yang saya pelajari daripada video ini adalah kita harus sentiasa berwaspada semasa menggunakan apa jua teknologi dalam kehidupan seharian kita. Pengajaran yang saya peroleh daripada tajuk perbincangan kami ialah kita haruslah menggunakan kemajuan teknologi secara berhemah supaya tidak menimbulkan masalah yang tidak dijangka. Sebagai contoh ialah pengeboman Pearl Harbor di Amerika Syarikat pada 7 Disember 1941 serta Hiroshima dan Nagasaki di Jepun masing-masing pada 6 dan 9 Ogos 1945. Terima kasih. Sementara menyempurnakan tugasan, kadangkala saya mempunyai pandangan yang berjangka dan ahli kumpulan saya. Namun, mereka akan mendengar pandangan saya dan memberi penjelasan secara bersabar. Saya berasa gembira kerana ahli kumpulan saya bekerja sama antara satu sama lain dan dapat menyempurnakan tugasan masing-masing dalam tempoh masa yang ditetapkan. Melalui tugasan ini, saya mengetahui bahawa teknologi moden yang banyak membawa kemudahan kepada kita pun membawa ancaman yang besar sebaliknya. Oleh itu, saya berharap setiap pihak boleh menggunakan teknologi moden ini secara bijak dan berhemah supaya tidak mendatangkan kesan buruk terhadap diri dan negara. Sekian, terima kasih. Sepanjang saya melakukan tugasan, ahli-ahli kumpulan memberi kerjasama dengan sepenuhnya. Apabila kami tidak faham berkaitan sesetengah perkara, ketua kami amat sabar dalam memberi penjelasan. Saya amat bersyukur untuk berada dalam kumpulan ini. Melalui tugasan ini, saya harap semua orang menggunakan teknologi dengan bermanfaat dan bukannya menyalahgunakannya sehingga mendatangkan kesan yang negatif. Contohnya, penggodaman. Begitu saja daripada saya. Terima kasih. Melalui melakukan tugasan ini, saya mengetahui bahawa kepesertaan ICT hari ini membolehkan manusia berkomunikasi tanpa sepadan. Namun,
kecanggihan dan kepesertaan ICT bukan sahaja mendatangkan kesan positif kepada kehidupan manusia, bahkan turut membawa kepada impak negatif seperti serangan cyber terhadap sistem rangkaian komputer yang boleh membahayakan kehidupan jika tidak diawasi dan ditangani sebaiknya. Diharapkan setiap pengguna bijak menggunakan teknologi agar kesejahteraan manusia tidak terancam. Terima kasih. Saya amat gembira kerana dapat menyelesaikan tugasan video ini dengan sempurna bersama rakan-rakan saya. Pengajaran yang saya perolehi daripada hasil video kami adalah, sebagai manusia, kita perlulah memanfaatkan tenaga nuklear dengan cara yang baik supaya ia tidak memberi kesan buruk kepada tamadun dan kelangsungan hidup.